Okey. Jadi, ini adalah tajuk yang kita akan sambung daripada minggu lepas, iaitu kita tengok siri homolog ini untuk bahagian sifat fizik bagi alkana, alkena, alkuna, alkohol dan juga asid karboksilik. Jadi, dalam sifat fizik ni, at least kamu dapat menerangkan 2 daripada 3 sifat fizik bagi siri homolog yang saya sebutkan tadi. Okey. Jadi kita lihat untuk sifat fizik sebatian dalam satu siri homolog ini, first kali kita lihat dahulu untuk alkana, alkena dan juga alkuna. Okey, so kita nak lihat siri homolog alkana, alkena ni dia adalah molekul yang neutral dia adalah molekul yang neutral. Jadi kalau dia neutral maknanya dia tiada ion yang bebas bergerak. Kalau ada ion tu maknanya dia adalah garam kan ataupun asid sebab dia ada ion hidrogen. Okey, jadi alkana dan alkena ni dia mempunyai sifat fizik sebatian kovalen. Iaitu yang pertama kita lihat dari segi keterlarutan. Okey, keterlarutan dia kalau kita tengok alkana, alkena dan alkuna ni dia larut dalam pelarut organik. So kalau dia larut dalam pelarut organik, that's mean dia tidak larut dalam air. Okey, yang kedua kita lihat dari segi kekonduksian elektrik. Okey, alkana, alkena dan alkuna ni dia tak dapat mengkonduksikan elektrik dalam semua keadaan. Maksudnya kalau dia dalam keadaan berpejal ke, cecair ke, gas ke, dia tak boleh mengkonduksikan elektrik. Sebab apa? Sebab dia neutral. Tiada ion yang bebas bergerak. Sebab tu dia tak boleh mengkonduksikan elektrik. Lagi satu, dia adalah sebatian kovalen. Kalau sebatian ion, baru dia boleh mengkonduksikan elektrik dalam keadaan leburan. Okey. Yang ketiga, dari segi takat lebur dan takat didih. So, alkana, alkuna, alkena ni ketiga-tiga dia mempunyai takat lebur dan takat didih yang rendah. Tetapi takat lebur dan takat didih bagi sesuatu siri homolog itu akan bertambah apabila saiz molekul dia bertambah. Maksudnya, kalau cikgu ambil metana dengan etana. Okey. So etana ni takat didih dia lebih tinggi daripada metana. Sebab apa? Sebab dia punya saiz molekul dia lebih besar berbanding metana. Okey, nanti kita akan lihat dengan lebih detail. Okey, seterusnya yang keempat dari segi ketumpatan, kalau kita lihat alkana, alkena dan alkuna ni dia kurang tumpat daripada air. So kalau kita campur dengan air, of course lah dia tidak akan larut. So contoh ni kalau cikgu letakkan ni adalah air. Okey, ni adalah air. So kalau cikgu masukkan alkana, alkuna ataupun alkena ataupun cikgu masukkan metana lah metana tak boleh sebab dia dalam keadaan gas. Okey, cikgu bagi contoh lain adalah heksana. Okey, contohnya heksana dia dalam keadaan cecair. So kalau cikgu masukkan heksana ke dalam air, so ini adalah heksana. So heksana ni dia akan berada di lapisan atas. Okey, lapisan atas air. Dia memang tak akan larut dengan air sebab kita nampak sifat dia tidak larut dalam air. Okey, seterusnya kita lihat aktiviti 2G. Okey, aktiviti 2G ni kita nak mengkaji tentang takat didih dan takat lebur bagi 7 ahli pertama alkana dan juga 6 ahli pertama alkena. Okey, kalau kita lihat sifat fizik 7 ahli pertama alkena ni, kita nak lihat takat lebur dan takat didih serta keadaan fizik dia pada suhu bilik. So kalau kita tengok metana, okey, metana sampai butana. Okey, metana sampai butana, kalau kita lihat dekat sini, takat didih dan takat lebur dia adalah negatif. Okey, negatif. Jadi, kamu rasa-rasa apa keadaan fizik dia semasa keadaan suhu bilik?
Okey, suhu bilik ni kamu semua tahu suhu bilik adalah antara suhu kita persekitaran kita lah iaitu 28 darjah Celsius. Cikgu ambil average 28, 29, 30 darjah Celsius tu kita kira pada suhu bilik. So pada suhu bilik apa keadaan fizik bagi metana, etana, propana dan butana ini? Ada tak yang dapat jawab? Tahu ke tak tahu? Kalau tak tahu, it's okay. Kita bincang. Ada tak yang tahu sifat fizik dia? Yes, Dia nak Isma. cerita, Boleh, Isma? dia gas. Yes, dia dalam keadaan gas. Sebab takat didih dia adalah pada suhu negatif 162, negatif 89, negatif 42, negatif 0.5. So pada suhu negatif ini, iaitu kalau bayangkanlah suhu negatif tu macam mana kan? Duduk kat mana suhu negatif tu? Seperti ais So suhu negatif tu pun dia dah berubah ataupun dah mendidih. So kalaulah suhu 28 darjah Celsius ni of course lah dia dalam keadaan gas. Manakala untuk heptana, bermula daripada pentana, sampailah heptana. Ni adalah yang kita tengok kat sini lah. So daripada pentana ni dia punya takat didih dia dah menjadi 36. So pada keadaan ini, macam pentana ni, pada keadaan fizik, suhu bilik ni, dia adalah dalam keadaan cecair. Ini pun cecair dan ini pun cecair. So kita nampak, keadaan fizik dia berubah apabila bertambahnya bilangan molekul. Ataupun saiz molekul itu bertambah, keadaan fizik dia pun bertambah kerana disebabkan oleh penambahan takat lebur dan takat didih sesuatu alkana itu. Apabila dia punya bilangan molekul dia semakin bertambah ataupun saiz molekul dia semakin bertambah. Sekarang kita lihat pula untuk sifat fizik 6 ahli pertama alkena. So daripada etena, propena dan juga butena, kalau kita lihat takat didih dia adalah negatif 104, negatif 7, negatif 6 untuk etena, propena dan butena. Jadi keadaan fizik dia pada suhu bilik dia adalah dalam keadaan apa kelas? Saya punya suara tersangkut ke? Saya punya line sangkut-sangkut ke? Ada Saya putus-putus ke juga suara? cikgu gas ke? Okey, betul, guess. Okey, thank you. Semua diam sebab tak boleh nak jawab ke apa ni? Sebab suara saya putus-putus ke? Tak, loading nak memikirkan jawapan. Oh, loading nak fikir jawapan. Okey, faham. Biasalah kan dah nak kat pukul 12 ni memang dia loading sikit. Okey, good. Okey, bagus Iman. Betul dia dalam keadaan gas. So bermula daripada pentena. Dia dah mula menjadi cecair. Bagus. Jadi, jadi kita lihat dekat sini, dia suruh kita nyatakan dan terangkan 3 ciri-ciri homolog yang ditunjukkan oleh alkana dan alkena ni. So, kita nampaklah, kita nampak dia nyatakan sifat fizik tu semakin daripada gas menjadi cecair. So daripada itu kita dapat simpulkan bahawa apabila bilangan atom karbon dalam setiap molekul itu meningkat, saiz molekul juga akan meningkat. Jadi daya tarikan antara molekul itu akan jadi semakin kuat. Jadi lebih banyaklah tenaga haba yang diperlukan untuk mengatasi daya ini. Jadi disebabkan itulah takat lebur dan takat didih juga meningkat. Cikgu, saya ada soalan.
Okey, ya. Kalau dia boleh ada dalam keadaan pepejal, berapa suhu dia untuk kita tahu? Suhu apa tu? Tu macam takat didin dengan takat lebur tu untuk kita tahu bahan tu sama ada dia Dalam keadaan pepejal. pepejal. Ya. Ke Okey, tak kalau ada? dia ada tapi untuk kes Alkana ni dia dalam keadaan cecair dengan gas je. Kalau Oh, dalam untuk pepejal tu kita kena tengok takat lebur dan takat didih dia. tak Kalau dia. dalam keadaan pepejal, takat lebur dia tu mesti pada suhu lagi tinggi daripada suhu bilik. Hmm, Contohnya baik. macam ais lah. Okey, contohnya macam air. Ais tu kan. So, ais takat lebur dia mesti 0 darjah Celsius. Okey, kalau takat didih dia 100 darjah Celsius kalau air. So, itu contoh yang kita boleh ambil untuk keadaan pepejal. Okey, seterusnya kita lihat sifat fizik alkohol dan asid karboksilik. Okey, kalau kita lihat alkohol dan asid karboksilik ni dia adalah sebatian organik yang bukan hidrokarbon sebab dia mengandungi unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Okey, jadi takat didih alkohol dan asid karboksilik ni secara relatif dia akan lebih lagi tinggilah daripada alkena dan juga alkana yang sepadan. Sebab apa? Sebab dia ada penambahan atom oksigen dalam molekul dia. Jadi, keterlarutan alkohol dan asid karboksilik ni dalam air dia akan berkurang. Okey, dia akan berkurang apabila saiz molekul bertambah. Okay. So kita tengok jadual 2.12 ni dia menunjukkan sifat fizik alkohol dan juga asid karboksilik. Okay, kita lihat dahulu sifat fizik bagi alkohol. Okay, first kita lihat dia punya takat didih. Okay, kita tengok takat didih alkohol ni dia adalah rendah lah. Okay, kalau kita banding dengan sebatian kimia yang lain dia masih lagi rendah. Tetapi dia akan meningkat apabila bilangan atom karbon per molekul tu meningkat. So dia sama macam kes alkana dan alkena tadi. Okey. Okey, kemudian kita lihat keadaan fizik pada suhu bilik. Okey, untuk alkohol ahli pertama, 11 ahli pertama alkohol ni dia wujud sebagai cecair. So contohnya metanol, etanol, propanol, apa lagi? Butanol, pentanol, apa lagi pentanol, heksanol, sampai 11 tu karbon dia sampai 11 dia adalah dalam keadaan cecair. Okey. Kemudian keterlarutan di dalam air, okey, metanol, etanol dan propanol dia akan larut campur. Okey, dia akan larut campur dalam air dalam semua kadar. Maknanya dalam keadaan suhu rendah ke ataupun suhu tinggi. Okey, dia akan larut campur. Dan keterlarutan dia dengan air akan berkurang dengan peningkatan saiz molekul. Okey, itu untuk alkohol. Sekarang kita nak tengok pula untuk asid karboksilik. Okey, kita lihat dari segi takat didih. Okey, takat didih asid karboksilik ni rendah dan dia akan meningkat dengan peningkatan bilangan atom karbon per molekul. Okey, kemudian kita tengok pula keadaan fizik pada suhu bilik. Okey, 9 ahli pertama asid karboksilik. So 9 ahli pertama tu apa? 9 ahli pertama daripada asid metanoik sehingga apa? Siapa ingat 9 ahli pertama dia? Siapa ingat? Asid metanoik sehingga asid nonanoik. Okey, asid pentanoik sehingga asid nonanoik tu adalah sebagai cecair. Okey, kemudian keterlarutan asid karboksilik dalam air ni hanya asid metanoik, asid etanoik dan asid propanoik yang sangat larut. Ni kalau kita campur dia dalam air tu, dalam masa yang singkat dia sudah boleh larut dalam air. Tetapi keterlarutan
dalam air ni dia akan semakin berkurang lah apabila saiz molekul itu semakin meningkat. Okey, ada soalan tak nak tanya untuk ini? Tak ada, tiada. Okey, tiada soalan. Cikgu nampak ada murid baru masuk. Jadi cikgu tengok lagi sekali kehadiran. Okey. Seterusnya ini adalah cikgu dah bagi tahu dalam kelas yang sebelum ini, iaitu latihan uji diri 2.2, iaitu daripada buku teks kamu, dan ini cikgu akan ambil kira sebagai pentaksiran TP1 hingga TP5. Okey. Jangan risau, TP6 memang belum ada lagi tugasan ataupun penilaian untuk TP6. Nanti cikgu akan bagi dari masa ke semasa cikgu akan maklumkan kepada kamu. Jadi ini kamu jawab dalam buku tulis dan kamu hantar tugasan ini melalui Google Classroom. Okey. Terima kasih, tahniah ada yang dah hantar pun dekat Google Classroom ni. Dah ada yang hantar walaupun kita belum habis lagi tajuk ni sepenuhnya. Okey. So sekian untuk tajuk ini. Sebelum nanti kita akan beralih ke tajuk 2.3.